TV KPM. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, mari kita tunaikan solat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Aiman buat apa tu, Maza taf'al? Saya tengah layan lagu tentang solat, Ustazah. Subhanallah. Aiman, apa hukum mendirikan solat tu, Aiman? Solat ni mestilah wajib untuk kita orang Islam, Ustazah, kan? Macam mana, betul. Macam mana Aiman tahu solat itu wajib? Sebab saya pernah dengar satu hadis ni dia sebut solat ni tiang agama. Betul ke, Ustazah? Sahih, solat itu tiang agama. Jadi kita akan rujuk kepada dalil-dalil supaya sebelum para jumhur ulama dia akan menetapkan satu hukum lah. Jadi insya-Allah kita akan kupas selepas inilah dalam kelas insya-Allah. Jom, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh murid-murid kita pada hari ini. Apa khabar, sihat ke? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik sejahtera. Dan pada hari ini kita nak mempelajari satu mata pelajaran berkaitan dengan Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4 iaitu ilmu usul fiqh. Kita bersama dengan ustazah kesayangan kita iaitu Ustazah Siti Zubaidah binti Uthman. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah, Nabi khair, Aiman. Kaifa haluka? Alhamdulillah, Ustazah. Tadi macam mana lagu kita, sedap ke, Ustazah? Sedaplah tu, sedap suara Aiman menyanyi tu dan bagus. Okey, baik, Ustazah. Jadi pada hari ini apakah topik yang akan kita bincangkan, Ustazah? InsyaAllah hari ini kita kaitkan dengan lagu yang kita Aiman nyanyi tadi iaitu berkaitan dengan solat, hukum solat. Jadi insya-Allah kita hanya berkenalan dulu tentang ilmu usul fiqh. Okey, ilmu usul fiqh lah. Insya-Allah. Baik, sebelum tu kita tengok dulu ilmu usul fiqh ini adalah tajuk kedua dalam subjek dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami, iaitu usul fiqh. Sebelum ni kita dah belajar tentang ilmu mantik. Taib, al-an sanadrusu an usul fiqh. Fi hadzal mawdu' mawjud salasatil mawadi', yakni ilmu usul fiqh, hukm syar'i wa aqsamihi al-masadir asasiyah lit-tashri'. Cuma hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ilmu usul fiqh dahulu. Okey, murid-murid boleh tengok buku ataupun rujuk buku teks kita lah, Manahij Al-Ulum Islami dan juga Muzakirat Manahij Al-Ulum Islami, dan Ustazah ada paparkan juga di situ muka surat untuk pelajar-pelajar sebagai rujukan lah. Ya. Okey, boleh teruskan, Aiman? Silakan. Okay, kita tengok dulu kepada ma'yar ta'allum, apa yang murid akan capai pada hari ini insya-Allah. Pertama, kita akan tahu zikru ta'rif ilmu usul fiqh. Kita akan tahu berkaitan dengan ilmu ta'rif ataupun pengertian ilmu usul fiqh. Summa bayan maudhu' ilmu usul fiqh, penerangan tentang maudhu' perbahasan dalam ilmu usul fiqh ini. Summa salis bayan nash'ah, perkembangan ilmu usul fiqh fi asri Rasulullah hatta atba'ut tabi'in. Dalam zaman ini kita akan jumpa 4 zaman sejarah perkembangan ilmu usul fiqh itu sendiri, dan seterusnya bayan wadi', siapa pula pelopor ilmu usul fiqh ini. Jadi setiap ilmu tu biasanya ada pengasas dia lah. Ya. Okey, dan juga hasil karya-karyanya, ini buku-buku rujukannya yang kita boleh jadikan sebagai satu rujukan. Summa wa akhiran tawdih ahamiyatu dirasah ilmu usul fiqh fi hayatil yaumiyah. Bagaimana ataupun apakah kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, ada banyaklah tu. Okey, boleh teruskan. Silakan, lagi. Okey, ta'rif ya. Okay, kita tengok yang pertama adalah ta'rif ilmu usul fiqh. Ta'rif ilmu usul fiqh ini adalah min usul wa fiqh. Usul bermakna jamu aslin ay ma yubna alaihi. Okey? Ma yubna alaihi ghairuhu. Kata jamak bagi kalimah asal. Asal yakni asas, dalil atau sumber. Okey? Ay ma yubna alaihi ghairihi. Yang ianya dibina atas selain daripada dirinya sendiri. Yang kedua, al-fiqh. Al-fiqh bermakna al-fahmu, memahami. Itu adalah usul al-fiqh. Tapi dari sudut istilah, mahwa istilahan majmu'atul qawaid 'amah allati tastakhdimu fi istinbatil ahkam syar'iyyah
far'iyah min adillatiha tafsiliyah. Dia adalah himpunan kaedah umum yang digunakan untuk mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Tadi macam contoh solat tadi, dia ada dalil khas untuk menunaikan solat. Untuk zakat ada dalil khas untuk menunaikan zakat lah. Okey, fahim ta ya Aiman? Alhamdulillah fahimna ya Ustazah. Baik, fahimtum ya tulabi fil bait? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, fi ta'rif hunaka syarah ta'rif pula. Okey, dalam ta'rif tadi dia ada syarah kepada ta'rif tadi. Dia pecahkanlah tadi qawaid, ada juga dalam ta'rif tadi istinbatul ahkam dan hunaka adillatut tafsiliyah. Ma huwal qawaid? Qawaid ialah jamak kepada qaidah. Iaitu qadaya kulliyah yang tabiqu hukmiha 'alal juz'iyat allati tandariju tahtaha. Satu-satu kaedah yang umum, kita tahu hukumnya ke atas sesuatu perkara yang terdapat padanya lah. Okey? Yang ini kaedah umum lah, okey, dalam sesuatu isu. Contohnya al-amru yufidul wujub. Contoh dalam ayat Quran tadi, kalau contohnya solat tadi, dia ada dalil Quran, wa aqimus solah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi wa aqimus solah hunaka sighah amar. Okey, fi'il amar. Dalam aqimu, dirikanlah. Jadi yufidul wujub. Itu secara umumnya dalam ilmu usul fiqh. Baik, summa istinbatul ahkam. Bagaimana kaedah untuk mengeluarkan ataupun mengistinbatkan sesuatu hukum. Wa akhiran adillatut tafsilah, dalil-dalil juz'iyah yata'allaqu kullu minha bimasalah khusus lagi. Ada masalah-masalah lagi lah. Dia ada dalil-dalil khusus, dalil-dalil juz'iyah yang terkandung padanya juga masalah-masalah khusus yang lain. Okey, itu syarah kepada ta'arif ini. Ada contoh ke Ustazah ayat-ayat yang kejap lagi kita tengok. Ini tadi saudara bacalah. Okey. Qaulihi ta'ala wa aqimus solata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi kat sini kalau kita tengok ada dua, satu dan juga ini. Cuma hari ini kita nak fokuskan dan kaitkan kepada nasyid ataupun lagu yang Aiman nyanyi sebelum Ustazah masuk kelas tadi. Jadi Aiman nyanyi, ini adalah dalilnya dan dalil ini adalah dalil tafsili yang membawa kepada hukum syar'i far'i dan dia membawa kepada hukum wujubus solah. Okay, ini yang kita nak ceritalah pasal wujubus solah. Tapi kalau tengok pada ayat ni, dia ada wa atuz zakah juga adalah fi'il amar, maka dia juga membawa kepada al-amru, kewajipan. Sahih. Ini antara contohnya lah. Baik Ustazah, kita terus lagi. Okey, kita terus lagi. Okey, maudhu' perbahasan ilmu usul fiqh. Hunaka salasa. Awalan al-adillatu min haisu dilalatiha 'alal hukmi. Maudhu' di sini bukan tajuk. Biasa kita tahu maudhu' tu tajuk. Tapi kita tengok kat sini adalah perbahasan. Apa yang dibahaskan dalam ilmu usul fiqh ini? Okey, yang pertama adillah min haisu dilalatiha 'alal hukmi. Jangan pergi kita jawab apakah maudhu'? Mahwal maudhu' ilmu usul fiqh? Jawapannya ilmu usul fiqh saja jawab. Salahlah, okey. Mesti kita hafallah. Okey, hafalkan apa dia maudhu' ilmu usul fiqh. Ada 3 sahaja. Dan biasa kalau dalam PSA pun dia akan tanya 2 lah. Okey. Kalau macam panjang sangat, awak hafallah yang mana yang mudah. Okey, hafal yang mana yang mudah. Jadi awalan adillah min haisu dilalatiha 'alal hukmi. Dalil-dalil dari sudut petunjuknya ke atas satu hukum. Mesti ada dalil dalam meletakkan satu hukum. Okey. Dalil nanti kita akan belajarlah. Bab seterusnya pun ada cerita tentang dalil-dalil rujukan dan yang utama sekali adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Okey. Summa kaifiyah istifadah minal adillah, bagaimana pengajaran diambil daripada dalil itu. Okey, bagaimana cara dia mengambil pengajaran daripada dalil itu. Dalil itu kalau tadi al-amru, ayat Quran wa aqimus solah itu adalah fi'il amar, maka adalah kaedah-kaedah khas yang ditentukan sebagai untuk mendapatkan satu hukum lah. Okey, dan akhir sekali halul mustafid, keadaan orang yang mengambil pengajaran. Siapa dia keadaan orang yang mengambil pengajaran ni? Aiman rasa siapakah orang yang mengambil pengajaran ini? Mungkin para ulama. Para ulama ataupun mufti. Mujtahid, orang yang beristihad. Okey, ahsanta ya Aiman. Syukran ya Ustazah. Okey, ini adalah maudhu' ilmu usul fiqh. Kita tengok satu persatu. Naam. Apa dia? Adillah min haisu dilalatiha 'alal hukmi ini. Okey, boleh baca. Yanzurul usuli fi kaifiyat hazil adillah wa ahwaliha. Ulama usul fiqh ni dia mengkaji bagaimana dalil-dalil ini dan keadaannya dijadikan sebagai dalil.
Dalil tu dalam Quran ada banyak. Jadi satu isu itu bagaimana diambil sebagai dalil-dalil kepada hukum tersebut. Lepas tu nak jadikan sebagai hujah pula dalam meletakkan satu hukum tadi. Seterusnya menjadikan dalil tersebut mengikut susunannya yang berbeza. Dia ada maratib lah. Dalam dalil-dalil tersebut pun dia ada maratib susunan. Hadis pun kita tahu hadis pun ada susunan-susunan hadis lah. Okey. Ini adalah kaifiyah hadhil adillah ya. Adillah min haisu dilalatiha. Summa poin yang kedua lah. Apa yang dibahaskan? Ulama usul fiqh ini membahaskan tentang kaedah umum dan mengakuinya sebagai dalil-dalil syarak seperti asal hukum. Ini asal hukum tadilah. Ayat-ayat Al-Quran wa aqimus solah. Asal hukum ayat perintah tadi, fi'il amar tadi membawa makna wajib. Okey. Dan yang zuru fi muraati, dia juga dalam menjaga maqasid syariah. Menjaga maqasid syariah. Dari sudut apa? Ad-din, hafalkan ini. Ad-din, an-nafsu nyawa, wal arad marwah, summa al-aqlu akal, arba'ah. Okay. Arba'ah wal mal harta. Okey, dalam meletakkan sesuatu hukum. Okey, dalam meletakkan sesuatu hukum. Jadi ini sangat pentinglah. Kadang dia boleh jadi soalan ya dekat maqasid syariah lil muhafazah ala madza? Ala din, ala nafsi, ala al-ardi, ala al-aqli wal mal. Okey, khamsah. Okey. Wa akhiran an kaifiyah istifadah min al-adillah. Yadrusu ahkamul alfaz wa dilalatuha min umum wa khusus wa itlaq wa ghairu zalik. Okey. Dalam mempelajari hukum-hukum lafaz dan maknanya seperti umum, khusus, itlaq dan sebagainya. Tapi dalam manhaj ulum Islamiyah kita tak kupaskan terlampau banyaklah tentang ini sebab yang ini dalam silibus syariah tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5 tu mungkin ada dikupaskanlah. Okey, cuma murid-murid boleh baca sebagai bahan rujukan luar lah. Okey. Dan ya durusun nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh ni kita akan belajar masa tingkatan 5 nanti. Min adillah liyastafidu wa yatawassalu biha ilal ahkam. Okey, jadi kita dapat mempelajari dalil-dalil terkemudian dan dalil-dalil terdahulu daripada dalil-dalil untuk mengambil faedah dan seterusnya membawa kepada hukum hakam. Okey. Ada isu contohnya pada zaman dahulu tak ada pun peristiwa tersebut tapi masa zaman sekarang ada peristiwa baru jadi dia akan rujuk kepada nasikh dan mansukh. Okey. Wa akhiran yanzuru fi halati ta'arud adillah wa tarjihiha wa taqdimun nas ala zahir wal mutawatir ala al-ahad. Ni saya kata tadi ada maratibud dalil tadi. Maratib ad-dalil. Okey, mengkaji keadaan apabila terdapat pertembungan dalil-dalil, okey, dan kecenderungannya seperti mendahulukan nas berbanding zahir ataupun mutawatir berbanding ahad dan sebagainya. Itu ada maratib tadi kita dah tengok dekat maudhu', betul tak? Naam, Ustazah. Okey, dan akhir sekali adalah halul mustafid, ma'rifatu ahwal mujtahid. Tadi Aman dah kata dah mujtahid itu adalah orang yang meletak, orang yang mengeluarkan hukum. Jadi kalau kat sini kita ada mufti. Okey? Jadi kita tahu keadaan-keadaan mujtahid dan syarat-syaratnya. Okey? Dan yang kedua, ma'rifah ahwalul muqallid wa ahkamihi, mengetahui keadaan muqallid. Apa dia itu muqallid ini? Muqallid ni dia orang yang tidak mampu nak keluarkan satu hukum lah. Okey? Tapi dia mengikut, okey? Jadi dan hukum-hukumnya. Jadi kita kena tahu. Tu antara maudhu' laisa maudhu'. Di sini adalah maudhu' lah, maudhu' ilmu usul fiqh. Perbahasan ni yang dikupas. Okey. Okey. Terus kepada latihan sikitlah Aiman. Boleh, dah habis Ustazah? satu topik. Okey Aiman, tadi ayat Quran tadi kita dah baca tadi Aiman. Jadi kat sini sahih atau khata'? Dalil ala wujub. Dia kata wujub kan, dalil ala wujub. Jadi sahih lah sebab jawapan. wujub tu kan. Ada perkataan wujub, okey? Kemudian ilmu usul fiqh tadi takrif kita dah tahu, dia adalah majmuah qawaid ammah. Betul ke itu takrifnya Aiman? Betul Ustazah. Tak hafal ke Aiman, hebatnya sekejapnya Aiman hafal. Okey. Yang ni kena hafal penting ya. Ilmu usul fiqh ni kena hafal ya, penting. Jadi al-fiqh tadi Ustaz kata al-fiqh itu adalah satu benda yang kefahaman. Jadi adakah ianya an-nas? Salah. Salah. Sebab fiqh tu dia kena faham. Faham. Jadi khata' al-fiqh bermakna al-fahmu laisa an-nas. Makan berapa makan untuk saya? Makanya kita bagi sini, kita bagi dua. Baik, mungkin nas tarikh qalilan ya Ustazah. Kita Ya. berehat seketika. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang Ustazah akan kongsi kepada kita dalam topik pada hari ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4 untuk ilmu usul fiqh. Bagi segmen pada kali ini, Ustazah, apa yang akan Ustazah kongsikan? Tafadhali. Okey, tadi kita dah tahu dah ta'rif ilmu usul fiqh, kemudian kita dah tahu dah maudhu' perbahasan ilmu usul fiqh. Tapi al-an nanzur ila nash'ah ilmu usul fiqh. Bagaimana perkembangan ilmu usul fiqh itu berkembanglah daripada zaman Rasulullah sehinggalah zaman atba'ut tabi'in. Jadi kita tengok dan pada bila masa ataupun adakah masa zaman Rasulullah itu sudah ditulis satu buku khas tentang ilmu usul fiqh. Kita akan tengok kejap lagi ya. Ini perkembangan, Ustazah. Ya, perkembangan. Hunaka arba'ati unsur, ada 4 zaman. Kita akan tengok asrul Rasulullah, summa asrul sahabah, summa asrul tabi'in wa akhiran asru atba'ut tabi'in. Okey? Dia ada 4 zaman lah. Okey. Dan ini penting, lam yudawwinu ilmu usul fiqh illa fi qarnis sanil hijri. Selalu keluar peksa ni. Maksudnya dia tanyalah dalam latihan ke, dalam ujian ke, dalam PBD kelas ke, cikgu akan soal lah ya. Ilmu usul fiqh tidak ditulis melainkan pada kurun kedua Hijrah. Okey, maknanya selama ni dia hanya merujuk kepada Rasulullah ataupun sahabat. Kemudian ada pada satu zaman tu nanti akan barulah mula ditulis. Maknanya selepas pada kurun kedua Hijrah. Okey. Okey, kita tengok asrul Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufti wa yaqdi bima yuha ilaihi minal Quran. Okey, minal Quran wa bima yuaddi ilaihi ijtihadihi. Okey. Sesungguhnya Rasulullah ini dia meletakkan satu fatwa ataupun hukum itu berdasarkan kepada apa, Iman? Okay, ijtihad. Wahyu dulu. Wahyu Allah turunkan Al-Quran. daripada Al-Quran. Kemudian barulah, kalau contohnya tu tak ada isu tu, isu baru ijtihad Nabi sendiri. Okey. Dan kesimpulannya la hajatun ila usul fiqh. Memang tak ada pun ilmu usul, bukan tak ada ilmu usul fiqh, tidak ditulislah. Jadi sebabnya Rasulullah terus ijtihad ataupun Rasulullah terus rujuk kepada dalil Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qawaid fi hadzal asri. Okey. Itu asr Rasulullah. Al-an asr sahabah. Kana sahabah aidan yaftun wa yaqdun bin nusus allati yafhamunaha bi milkatihim al-arabiyyah as-salimah. Jadi kalau ikut turutan tu sahabat rapat dengan Rasulullah. Zaman sahabat tu masih dekat dengan zaman Rasulullah. Jadi mereka pun yaftun wa yaqdun bin nusus allati yafhamunaha bimilkatihim. Mereka ni masih lagi memiliki bahasa Arab yang mantap lah, yang kuat lagi. Jadi dalam memahami nas-nas tu mereka sangat hebat lagi lah. Jadi kanu yaqifuna ala asbabin nuzul ayat wa wurudul ahadis. Periwayatan hadis dan sebab nuzul ayat pun mereka pakar. Hebat. Dan akhirnya kanu yafhamun maqasid syari' wa mabadi' tasyri'. Jadi dia sangat kanu yafhamun maqasid syariah ni dan juga prinsip-prinsip pensyariatan. Jadi tak perlu lagi, Ustazah. Dia tak perlu kepada ilmu ila usul fiqh wa qawaid li fahmin nusus. Jadi sahabat akan terus jawab ataupun dia akan rujuk kepada dalil Al-Quran. Okey, ni antara zaman sahabat. Okey. Seterusnya asrul tabi'in. Masa zaman tabi'in ni telah berlaku penyebaran agama Islam yang luas. Okey. Dah sebar agama Islam yang luas. Kemudian ada ihtalatal Arab bi ghairihim. Mula bercampur antara orang Arab dan juga bukan Arab. Dia akan ada penghijrahan semua tu. Maka bila dah bercampur budaya bangsa semua tu, maka kasurat istibahat wahtimalat fi fahmin nusus. Dalam memahami satu nas tu, maka akan timbul syubhah ataupun samar-samar dalam meletakkan satu hukum. Maka waktu ini belum lagi mula ditulis, tetapi sudah diperlukan da'at al-hajah ila wad'i dhawabit wa qawaid lughawiyah wa syar'iyyah yaqtadiru biha ala fahmin nusus. Jadi sudah diperlukan masa zaman sahabat, masa zaman tabi'in sudah diperlukan ilmu usul fiqh lah sebagai rujukan. Sebabnya mereka bercampur ikhtalatal bainal Arab wa ghairihim dan bukan Arab. Okey. Dan akhir sekali asru atba'it tabi'in ihtadamal jidal baina ahli hadis. Ahli hadis, okey, orang yang mempertahankan hadis, wa ahli falsafah wa ahli ra'yu. Wada'at dawabit wa buhus fil adillah syar'iyyah wa kaifiyah istidlal biha. Jadi kita perlu letakkan satu rujukanlah untuk
fi adillah syar'iyyah dan bagaimana untuk meletakkan satu hukum itu. Maka duwina ilmu usul fiqh fi hadzal asri. Sebab kalau tak dibukukan ataupun tidak ditulis, maka ilmu usul fiqh akan hilanglah. Maksudnya mereka tidak merujuk kepada dalil ataupun sumber-sumber yang sepatutnya ya. Sebabnya contohnya ahli hadis mempertahankan ikut pendapat dia. Ahli ra'yu pun nak ikut pendapat dia. Ya. Jadi siapa yang sepatutnya kita akan ikut? Jadi tak ada panduan. Jadi pada zaman ini perlu kepada duwina pada penulisan ilmu usul fiqh. Okey Aiman, ada apa nak tanya ke Aiman? Saya ada nak tanya soalan Ustazah. Jadi macam mana kita nak mudah untuk ingat turutan tu? Turutan zaman. Turutan zaman Nasy'ah tu. Nasy'ah tu. Kalau ikutkan memang ni daripada zaman Rasulullah, ikut dia punya tertil dia lah, tertib dia zaman Rasulullah, lepas tu zaman sahabat. Atba'ut tabi'in dulu. Tabi'in Aiman. Lepas tu barulah atba'ut tabi'in. Ikut je urutan tu. Ikut je turutan tu. Dan kita kena faham cerita di sebalik setiap nasy'ah tu. Adakah masa zaman Rasulullah perlu kepada penulisan ilmu usul fiqh ataupun perlu kepada ilmu usul fiqh atau tidak? Masa zaman sahabat, adakah mereka merujuk kepada Rasulullah ataupun tidak lah? Maksudnya kita kena tengok dan juga hafal beza antara keempat-empat zaman tu pun kita kena tahu. Okey. Okey, ada sikit nak soal Aiman lah, nak teka. Lam yudawwinu ilmu usul fiqh illa fi qarni berapa tu Aiman? Dua. Sahih pada tahun kedua. Tahun kedua. Sebabnya tadi kita dah mula-mula tadi Hazal tulis besar-besar tadi kan. Lam yudawwinu tidak ditulis ya kecuali pada kurun kedua Hijrah. Okey, yang kedua tu apa agak-agaknya jawapan tu? Soal kita baca dulu. La yahtajuna. Okey, kalau zaman sahabat dia perlu tak Aiman kepada ilmu usul fiqh? La yahtaj ya Ustaz. La yahtaj. At-tabi'in yahtaj. dia dah perlukan. Okey, dah sudah memerlukan. Atba'ut tabi'in apatah lagi mestilah dia perlukan. Tapi antara dua ni agak-agak mana yang tepat jawapannya ni Aiman? Saya rasa mungkin la yahtaju ila usul qawaid lahum nusus. Jadi sahabatlah Ustaz, betul ke? Okey, sahabatlah jawapannya. La yahtajun. Kat sini ada la yahtajun. Okey, baik. Kalau dia kata yahtajun, maka antara dua inilah. Tapi ini masih baru dalam pemikiran mereka dan ini memang dibukukan atba'ut tabi'in. Ahsanta. Okey, Ustazah nak bagi markah lah nanti. Ini pun dapatlah dua. Satu soalan memang biasanya dua markah. Okey. Jadi yang akhir sekali tadi kita kata la yahtajun dan akhir sekali dia mula dibukukan, ditulis pula ilmu usul fiqh pada zaman siapa? Rasulullah ke? Tabi'in ke? Atba'ut tabi'in? Saya rasa atba'ut tabi'in. Okey, sebab tadi atba'ut tabi'in sudah diperlukan sebabnya masa zaman ini sudah bercampur antara Arab dengan orang bukan Arab. Jadi ada ahli ra'yu dengan ahli hadis tadi, dia berdebat semua tu kan. Jadi sangat memerlukanlah untuk duwina ilmu usul fiqh. Baik Ustazah. Tapi waktu zaman Nabi SAW ada, kita boleh rujuk pada Nabi, kita boleh tanya tentang apakah hukum hakam dan sebagainya. Tapi zaman sahabat tak perlu kepada usul fiqh lagi. Kenapa Ustazah? Masa zaman sahabat, mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun mereka merujuk kepada dalil Al-Quran itu sendiri dan mereka ijtihad mereka sendiri. Kalau kita tengok tadi ada sekejap ya Aiman, kita tengok kepada zaman sahabat sikit. Zaman sahabat. Okey. Dia orang meletakkan fatwa dan meletakkan hukum berdasarkan nas-nas ni yang mereka fahami sebab mereka mempunyai dekatlah dengan Nabi. Dengan Nabi. Kehidupan mereka tu dekat dengan Nabi. Apa yang Nabi buat dia orang memang sangat tahulah. Okey. Dan mereka kalau tengok pada nas Al-Quran ataupun hadis itu, mereka mempunyai kefahaman bahasa Arab yang mantap, yang baik lagi. Dan dia juga mahir dalam sebab penurunan ayat, dia tahu sejarah turun ayat tersebut dan periwayatan hadis tersebut. Okey. Jadi tak perlulah kepada ilmu usul fiqh pada zaman ini. La yahtajun ila usul fiqh. Okay. Untuk segmen kali ini, saya rasakan antara benda yang sangat penting Ustazah. Mungkin apa yang Ustazah boleh rumus dalam segmen kita kali ini? Okey, untuk nasy'ah ni memang murid kena hafal lah ataupun bukanlah hafal maksud Ustazah,
semua benda nak kena hafal. Aduh, ustazah banyaknya nak kena hafal kan. Dia bukanlah kena hafal. Awak kena fahamkan ada 4 zaman nasyah ilmu usul fiqh. Jadi beza antara zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Bila masa digunakan ataupun bila masa perlu adanya duwina, okey, mula dibukukan ilmu usul fiqh ini, adakah zaman sahabat, adakah zaman Rasulullah sudah mula diperlukan? Sebab Rasulullah, masa zaman Rasulullah, dia hanya dia dapat wahyu daripada Allah, kemudian dia terus berdasarkan wahyu itu dia terus meletakkan satu hukum lah terhadap isu tersebut. Ada contoh tak agak-agaknya? Kalau macam mendirikan solat tadilah, mendirikan solat tadi, kita tengok pada ayat itu, Allah menerangkan pada Rasulullah, maka Rasulullah akan terus meletakkan hukum terhadap isu ataupun masalah yang dikemukakan oleh masyarakat lah. Pada zaman tabi' ini mesti usul fiqh ni sangat-sangat penting. Tapi lepas ni kita nak cerita Ustazah tentang apa kepentingan dia kan. Murid-murid pun mesti nak tahu dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4 ilmu usul fiqh. Penting ilmu usul fiqh ni Ustazah kan? Ya, betul. Mungkin Ustazah boleh terangkan kenapa penting ilmu usul fiqh ni Ustazah. Silakan. Okey, Aiman, dan ilmu usul fiqh ni sangat penting dalam kehidupan kita sebabnya nanti kita akan tengok sebenarnya ilmu usul fiqh ni cuba kepentingan dia. Tapi sebelum kita tengok ilmu usul fiqh ni betapa pentingnya ilmu usul fiqh dalam kehidupan seharian kita, kita kena tengok dulu siapa dia pengasas ataupun wadih wa ahamiyah ilmu usul fiqh. Wadih tu pengasas, pelopor. Okey, siapa yang mengenengahkanlah ilmu usul fiqh ini. Jadi kita kata tadi ilmu usul fiqh mula ditulis pada zaman bila tadi Aiman? Kedua mula ditulis. Mula ditulis pada tabi'in. Okey, atba'ut tabi'in. Ya, anak-anak murid di rumah atba'ut tabi'in. Okey. Jadi pelopornya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu imam kita Imam Syafi'i. Okey. Okey, kemudian antara hasil karyanya adalah muallafatuhu ataupun muallifuhu Kitabur Risalah. Okey, murid-murid boleh rujuklah, boleh tengok ataupun boleh cari, boleh bacalah. Kalau pandai bahasa Arab, kita boleh tengok dalam Kitabur Risalah tentang ilmu-ilmu usul fiqh. Dan sekarang ada banyak ataupun kupasan tentang ilmu usul fiqh inilah yang kita boleh cari ya. Okey. Itu pelopornya. Dan antara ba'du kutub usul fiqh inda Syafi'iyah, maknanya ada hasil karya ataupun kitab-kitab lain inda Syafi'iyah ini ataupun yang terkini lah, maknanya selepas kitab Risalah tu adanya kitab Burhan, Al-Mustasfa, Jam'ul Jawami dan juga Bahrul Muhit. Ini antara kitab-kitab usul fiqh inda Syafi'iyah dan adalah dia punya penulis-penulisnya. Okey, seterusnya itu antara kitab ataupun hasil karya. Kita tengok juga kepada ni baru kita tengok ahamiah. Tadi Aiman tanya apa dia kepentingan ilmu usul fiqh. Jadi anak-anak kat rumah agak-agak apa dia kepentingan ilmu usul fiqh ni? Penting tak dalam kehidupan kita untuk kita pelajari ataupun kita mempraktikkan? Adakah kita just terima sahaja? Adakah hanya terima sahaja satu hukum itu ataupun kita tak nak tahu pun hukum tu wajib? Mesti kita nak tahu kan kenapa wajib menunaikan solat, kenapa kita wajib menunaikan zakat, kenapa kita wajib menghormati kedua ibu bapa kita. Jadi mesti ada dalil-dalilnya yang patut kita tahu sebelum kita terima sahaja satu-satu hukum itu. Okey, kita tengok yang pertama al-wuquf ala simahatus syariah wa yusriha. Okey, memahami keterbukaan syariah itu dan kemudahannya. Islam tu sangat mudahlah. Okey, Islam tu sangat mudah. Okey, yang kedua
Dhabtu usulul istidlal, menetapkan asas-asas dalam mendapatkan dalil. Okey, menetapkan asas-asas dalam mendapatkan dalil. Bukannya kita main ambil je dalil ayat Quran tu untuk hukum tersebut. Ambil je ayat Quran surah Baqarah tu, letak je itu sebagai hukum hormati ibu bapa. Tidak. Dia ada dalil khas yang untuk situasi tersebut. Okey. Kemudian yang ketiga, At-tamakkun min istikhrajil ahkam syariah min adillatiha. Mampu mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalilnya. Ini terutamanya para fuqaha ataupun ulama lah. Okey. Dan kita kalau kita memang fasih ataupun mahir dalam bahasa Arab, kita pun boleh agaklah. Kalau kita main agak-agak, kita boleh tahu ayat Quran itu secara umumnya bila ayat itu menggunakan sirah amar, maka hukumnya wajib. Kalau dia menggunakan sirah nahi, maka hukumnya haram, dilarang. Okey. Jadi tamakun, kita mampu ataupun para fuqaha mampu mengeluarkan hukum-hukum syarak daripada dalil-dalil tersebut. Okey. Dan yang keempat, taisir amaliyatul ijtihad wa i'ta'il hawadis al-jadidah ma yunasibuha min ahkam. Memudahkan proses ijtihad dan memberikan perkara-perkara baharu tentang apa yang sesuai dengannya dari sudut hukum. Maknanya dalam proses meletakkan satu hukum itu, para mujtahid dia memudahkan. Bila adanya panduan dalam ilmu usul fiqh, maka dia memudahkan para mujtahid untuk memberikan perkara baru ataupun isu baru. Ada masalah baru. Contohnya, kalau dulu arak memabukkan. Sekarang ataupun rokok ada. Boleh ke bagi contoh rokok itu? Okay, ada lagi isu baru. Maknanya ada benda baru yang timbul selepas rokok. Maka apa isu-isu dan hukum-hukum baru itu, para mujtahid ini dapat merujuk kepada ilmu usul fiqh tersebut sebelum mengeluarkan satu hukum terhadap sesuatu isu tersebut. Okey. Dan yang seterusnya adalah ma'rifatul asbab allati addat ila wuqu'il khilaf bainal ulama fil qadaya al fiqhiyah. Kita akan tahu sebab yang membawa kepada percanggahan atau khilaf para ulama. Kita ada berapa khilaf ulama? Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab-mazhab seterusnya tu kan. Jadi kenapa? Jadi kita dapat tahu sebab yang membawa kepada percanggahan atau khilaf para ulama ni berkaitan masalah fiqhiyah. Bukan masalah lain tapi masalah fiqhiyah ya. Okey, dan akhir sekali adalah bayan dawabit al-fatwa wa syurutil mufti wa adabihi. Dapat menerangkan tentang tata cara mengeluarkan fatwa dan syarat-syarat mufti serta adab-adabnya. Dia ada kaedah untuk mengeluarkan fatwa. Bukannya bila ada satu isu baru, lepas tu para mufti meletakkan je terus hukum terhadap itu. Tidak. Dia mesti ada musyawarah dia. Mesti ada syarat-syarat untuk meletakkan satu hukum tersebut. Tak boleh nak ada isu baru, terus je letak hukum. Terus umum tak boleh. Jadi kena musyawarah dan ijtihad para ulama barulah diumumkan kepada masyarakat. Tidak boleh. Jadi kita kena terimalah bila mufti sudah musyawarah dan ijtihad, maka itulah yang terbaik. Okay? Jadi kita Ustazah orang biasa boleh ke menetapkan hukum-hukum tu? Maklumlah kadang-kadang ada tengok dekat media sosial apa semua tu, kita terus nak letak hukum. Orang biasa ni boleh ke letak hukum Ustazah? Orang biasa tak boleh letak hukum sesuka hatilah. Apa ciri-ciri dia? Ciri-cirinya mesti mesti dia adalah orang yang mujtahid, maknanya memang orang yang terpilih untuk meletakkan suatu hukum. Bukannya kita kata ayat Quran tersebut dan hukum yang memang hukum barulah kita nak letakkan. Hukum baru contohnya kita terus dia letak hukum tersebut adalah haram. Padahal kita tak bagi pun dalil khas, dalil ataupun sunnah daripada Nabi ataupun ijma' ulama, qaul dan ijma' ulama ataupun qiyas daripada siapa-siapa, terus kita takkan hukum salah lah. Jadi kita kena rujuk kepada mujtahid ataupun orang yang sepatutnya mengeluarkan hukum atau fatwa tadi mufti. Kalau kat Malaysia ni mufti lah. Okay? Jadi kita rujuklah pada mufti tersebut, hukum-hukum tersebut. Boleh saya tanya soalan lagi Ustazah? Lagi boleh. Contoh macam tadi Ustazah sebutkan bila para sahabat mereka mempunyai penguasaan bahasa yang cukup baik. Tapi bila Islam tu dah tersebar ke negara-negara lain, dia dah bercampur dengan orang yang bukan Arab. Jadi boleh jadi cara pemahaman mereka tu berbeza, betul Ustazah kan? Betul. Jadi mungkin kita boleh lihat kenapa kadang-kadang setiap negara tu hukumnya sedikit berbeza Ustazah. Maknanya kenapa boleh jadi macam tu? Mungkin disebabkan faktor
budaya ataupun macam mana Ustazah? Betul, dia meraihkan. Tadi yang meraihkan tadi kita belajar maqasid syariah tadi. Dia meraihkan kelima perkara tersebut dan melihat kepada apa panggil demi kebahagiaan ataupun keselesaan kesesuaian dunia dan akhirat, maknanya masyarakat tersebutlah. Okey, bila dia meraihkan kelima perkara tersebut, tadi kita tahu adalah nafsu, nyawa, kemudian demi menyelamatkan nyawa contohnya, demi untuk menyelamatkan maruah, demi menyelamatkan apa lagi harta dan akal daripada tidak majnun masalah kan. Jadi dia meraihkan ke semua tu, maka dia melihat kepada budaya ataupun kesesuaian masyarakat tersebutlah. Baik. Untuk segmen kali ini Ustazah, apa yang Ustazah boleh rumuskan pentingnya topik kita pada kali ini? Okey, tadi kita dah belajar tentang maudhu' ilmu usul fiqh. Siapa dia, kita ulang balik, siapa dia pengasas ilmu usul fiqh tadi? Jadi anak murid kat rumah pun boleh jawablah. Okey, pengasas ilmu usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan kita kena ingat juga apa dia hasil karya Imam Syafi'i tadi, iaitu kitab Ar-Risalah. Okay, senang je nak ingatlah tu, kitab Risalah. Itu dua perkara penting. Okey, yang seterusnya Ahamiyah ilmu usul fiqh. Kalau tadi kita belajar gunakan sitah. Okey, kalau dalam buku Ustazah ada 7. Ustazah keluarkan kat sini hanya 6. Okey, jadi kalau ikut kat buku tu 7. Banyak nak kena ingat ni, mana satu nak kena hafal ni Ustazah. Boleh buat ayat sendiri kalau awak mampu. Kalau tak mampu, hafalkan 2 atau 3 poin sudah memadailah supaya kita dapat jawapan dengan tepatlah ya. Okey, dan kepentingannya kita dapat tahu cara-cara fatwa ataupun istinbatul ahkam itu, bagaimana cara dikeluarkan hukum dan syarat-syarat mufti serta ada adabnya, dan juga kita tahu bahawa bagaimana pencanggahan pendapat ataupun khilaf ulama itu berlaku terhadap isu-isu atau masalah fiqhiyah. Dan ada lagi tadi yang kita tengok tadi adalah Aiman tentang kepentingan ilmu usul fiqh. Inilah pentingnya ilmu usul fiqh. Bila ada ilmu usul fiqh, barulah kita faham bagaimana kaedah untuk meletakkan hukum. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam orang kata isu dan sebagainya. Nak diletakkan hukum boleh ke tak boleh. Jadi kita perlukan usul fiqh. Baik para penonton, murid-murid sekalian, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4, iaitu ilmu usul fiqh. Kepentingan dia, daripada mana dia datang dan bagaimana perkembangan ilmu usul fiqh. Dan saya rasakan murid-murid di rumah sana pun dah dapat sedikit kefahaman tentang usul fiqh ni. Sebab biasa dengar fiqh ni usul fiqh pula kan. Dan apakah yang akan kita kongsikan kepada murid-murid kita di rumah pada segmen kali ini Ustazah? Okey Aiman, masa pun dah mencemburui, tinggal berapa minit je nak habis kelas lah kalau ikutkan kan Aiman kan. Betul. Tapi sebelum Ustazah nak soal ataupun nak ulang kaji, recap balik apa benda ataupun kita ulang balik apa yang kita pelajari hari ini, sebab kita dah tahu dah tadi ta'rif ilmu usul fiqh, kemudian kita dah tahu maudhu' ilmu usul fiqh dan ahamiyah summa wadi' ilmu usul fiqh. Jadi siapa yang pelopornya, dan akhir sekali kita tahu tentang ahamiyah kepentingan ilmu usul fiqh tadilah. Jadi Ustazah nak buat latihan sikitlah hari ni Aiman. Sebelum kita habis kelas kan. Jadi kita kena buat latihan sikit. Barulah kita tahu faham ke tak faham ni. Kalau faham dapat jawab. Kalau tak faham terpinga-pinga. Macam tu. Terpinga-pinga. Okey. Jadi kita tengok balik soalannya. Ikhtar al-ijabatis sahihah. Penting sekali baca arahan soalan. Iqra as-su'al bil jayyid. Baca dengan baik ya. Sebabnya kadang-kadang pelajar ni tak baca arahan soalan. Tengok terus tengok soalan, terus jawab. Confident terlampau tinggi. Okey, sangat yakin kan. Jadi kita tengok ikhtar al-ijabah sahihah min maudhu'at ilmu usul fiqh. Tadi dia nak perbahasan. Soalannya kat sini dia nak maudhu'at, perbahasan ilmu usul fiqh. Adakah al-adlu
Adakah dhabtu usul istidlal? Adakah kaifiyah istifadah minal adillah? Anak murid di rumah boleh cuba jawab sama-sama. Jadi, apakah jawapannya Aiman? Mahwal ijabah, amah yal ijabah. Saya bagi tu dekat murid rumah tu. Jim. Okey. Jim. Min mawdu'at ilmu usul fiqh. Betul ke Ustazah? Aiman kata Jim. Kita tengok betul tak, keluar tak jawapan kat situ. Jim. Okey. Ahsan tak Aiman? Okey, Alhamdulillah. anak-anak murid kat rumah kalau dapat jawab betul, aktif ahsantum aidan. Okey, mawdu'at dia nak perbahasan ilmu usul fiqh. Okey, jangan jawab mawdu'at ilmu usul fiqh tak tahu. Pergi tulis jawapannya. Mawdu' ilmu usul fiqh jawapannya Usul fiqh salah. jawapannya. Bukan, dia tanya tajuk, dia tanya perbahasan. Jadi kita dah hafal tadi kaifiyah istifadah minal adillah. Okay, soal usani. Awwalu kitab kutiba fi usul fiqh. Tadi kita ada baca juga kitab Burhan, Jamul Jawami, kita baca kitab Risalah, kitab Mustasfa. Nama-nama kitab tadi kita dah baca. Tapi dia nak awwalu kitab kutiba fi usul fiqh. Jadi jawapannya apa tu anak-anak kat rumah? Cuba bulatkan. Okey. Yang paling senang sekali. Apa tu? Paling senang sekali. Kita dah hafal dan dia memang mudah sekali nak ingat kan. Dia kata perkataan Melayu juga. Perkataan Melayu juga. Okey. Okey, cuba Aiman jawab. Jawapannya adalah risalah. Ar-Risalah. Okey. Betul, sahih. Ahsan tak Aiman. Jadi dah right lah. Dah right ni supaya nampak sikit lah. Betul kan? Okey. Jadi jawapannya adalah Ar-Risalah. Mustasfa dengan Jamul Jawami adalah antara kitab lain lah. Kitab lain. Okey. Tapi dia nak awalu kitab. Siapa yang tulis Risalah ni tadi Aiman? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah kan. Sebab Imam Syafi'i lah pelopor. Maka adalah kitab yang dihasilkan. Okey. Ni panjang sikit ni. Anak murid kat rumah pun kena hafalkan lah. Bila soalan macam ni, murid kena hafalkan. Terutamanya ta'arif ilmu usul fiqh. Lepas tu dia nak istilahan. Bukan dia nak lugatan. Kalau lugatan biasanya pendek. Sekarang dia nak istilahan. Jadi kena hafal dulu sebelum jawab latihan. Ustazah, kalau bagi latihan kepada murid kadang-kadang dia suka, dia tengok je buku teks tu, dia salin. Kita bagi latihan macam ni kan, dia terus salin jawapan. Tapi dia tak hafal pun. Bila hari periksa, barulah kelang kabut nak hafal. Jadi habis dia belajar topik ni, terus hafalkan ta'arif dia, terus hafalkan apa dia poin-poin penting, barulah tulis jawapan kat sini. Apa jawapannya ya. Kalau tak, pelajar rugi masa. Kita tak tulis jawapan terus. Bukanlah tak tulis jawapan terus, kita tak hafal dulu, baru tulis jawapan. Itu sangat penting. Itu kaedah lah. Kaedah untuk senang semasa peperiksaan nanti. Okey, mesti hafalkan ta'arif ilmu usul fiqh. Barulah tulis jawapan. Jangan buka buku, tulis jawapan. Soalan lain, buka buku, tulis jawapan. Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat. Okey, cuba Aiman jawab. Aiman dah hafal agaknya ni. Majmu'ah, qawaid ammah, istikhdam fi hukm syar'i. Betul ke tu? Betul ke tu? Okey. Al-far'iyyah Panjang tu. min adab min adillah at-tafsiliyah. Baik. Kita tengok. Betul tak? Ustazah. Majmu'ah. Mesti ada majmu'ah qawaid al-'amah allati tastakhdimu fi istinbat al-ahkamu asy-syar'iyyah far'iyyah min adillatiha tafsilah. Ada anak murid ustazah kan, kalau dia menghafal, dia potong-potong. Majmu'atul qawaid al-'amah dia potong kat situ. Allati tastakhdimu dia potong lagi. Fi istinbatil ahkamu syar'iyyah far'iyyah dia potong sikit lagi. Lepas tu di akhirnya lah. Itu adalah antara kaedah untuk menghafal dengan mudah. Okey? Ada orang dia boleh je hafal panjang-panjang majmu'atul qawaid amal latihan macam tu kan. Tapi ada setengah orang dia kena hafal pendek-pendek macam ni dan dia akan ingatlah berapa potongan dan barulah dia tulis jawapannya. Teknik dia. Itu teknik menghafal. Okey? Okey, soalan yang kedua. Soal ustaz ni. Uzkur isnain min mawdu'at ilmu usul fiqh. Tadi kita dah suruh hafal. Mawdu'at ada 3. Ada 3? Tapi ustaz nak 2 fakat. Isnain fakat. Ambil yang pendek je. Ambil yang pendek je. Kaifiyah istifad min adillah. Okey. Betul tak? Betul. Okay. Lagi satu. Aduh, yang kedua. Hal al-mustafid. Hal mustafid. Hal Yang pendek. mustafid. Ambil yang pendek yang sahaja. pendek je. Kita jangan ambil yang panjang-panjang. Okay. Kaifiyah istifadah minal adillah. Tadi, bagaimana kita mengambil istifadah daripada dalil-dalil tadi dan kita tahu keadaan
mustafid tadilah. Okey, ambil yang pendek, jangan ambil yang panjang-panjang. Kita memang tak mampu nak hafal. Lepas tu hafal pula yang panjang-panjang. Lepas tu tertinggal perkataan, lari masuk tak boleh nak dapat markah. Jadi ahsan tak Aiman. Nak kat rumah pun kena hafalkanlah. Kalau tak mampu nak buat ayat sendiri memang tak bolehlah. Kalau macam ni dia kena hafal. Ada bahagian yang kita kena hafal, ada bahagian yang kita boleh buat ayat sendiri. Kalau maudu'at ni memang kena hafal. Okey. Kaifiyah istifadah minal adillah, hal mustafid, pendek sahaja tak panjang pun. Okey, seterusnya ajib kullu mimma yati pun sama. Soalan macam ni biasanya duduk kat bahagian ba, okey. Min laisa min man. Okey, man wadi' ilmu usufik. Apa dia jawapannya Aiman? Man wadi'. Wadi' tadi pelopor ilmu usufik. Dan dia nak soalan kat sini ada dua. Apa hasil karya dia? Okey, baik. Saya cuba Ustazah. Okey. Al-Imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ke Muhammad Idris bin Syafi'i ke Muhammad bin Idris? Sudah. Confuse pula dah. Aduh. Okey, tengok kat sini. Satu ya? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Betul lah tu. Saja buat confuse. Okey. Lepas tu sambung terus. Ya, jadi mu'allafuhu apa dia hasil karyanya? Ar-Risalah. Okey. Pastikan awak dapat soalan terus letak. Oh, ni satu soalan. Ini soalan kedua. Jadi kita akan jawab dengan betul lah kat sini, tidaklah kita tertinggal jawapan. Dan nasy'ah ilmu usufik secara umum je lah Aiman. Agak-agaknya beza antara zaman Rasulullah dengan zaman sahabat ni tadi. Zaman Rasulullah Rasulullah yufti wa yuqdi bima yuha ilaihi minal Quran. Okey, zaman sahabat pun sama juga. Okey. Dua-dua zaman ni pun tidak perlu kepada la yahtaj ilmu usufik. Kadang-kadang soalan dia tanya kat sini, apa beza antara zaman Rasulullah dengan zaman atba'ut tabi'in ataupun zaman seterusnya lah. Okey. Dia akan tanya kadang perbezaan. Kalau kat sini dia tanya dia secara umum saja. Jadi cerita sahajalah. Kalau tak dia akan tanya apa beza dalam sahabat dengan zaman atba'ut tabi'in, okey, ataupun zaman tabi'in, adakah sudah diperlukan usufik? Okey, sedikit khulasah dah habis dah. Okey, baik Ustazah. Tapi saya ada satu soalan Ustazah. Okey, apa dia tu? Soalan saya, kalau Ustazah kita ni tak ingatlah Imam Muhammad bin Idris kan. Jadi kita nak letak Imam Syafi'i je. Boleh terima ke Ustazah? Dia nak tulis pendek aja. Okey, kalau dia minta ismul kamil, nama penuh. Jadi anak-anak kena letak nama penuh dia. Tapi kalau dia tak minta, memang dah tak ingat sangat-sangat ni jawapannya apa benda, tulislah Imam Syafi'i. Doalah supaya mudah-mudahan pemeriksa tu murah hatinya nak tanda dengan baik kan. Imam Syafi'i. Tapi Muhammad tu dah ingat dah. Cuma tahu bin Idris je kan. Okey, baik Ustazah. Apakah khulasah yang kita dapat daripada topik perbincangan kita pada hari ini Ustazah? Okey, jadi kita kena hafal lah untuk ta'arif tadi semua. Dan ini antara poin-poin yang Ustazah keluarkan lah ya. Lam yudawwinu ilmu usufik illa fi qarnis sani al-hijri. Tidak ditulis pun ilmu usufik ni kecuali pada kurun kedua hijrah. Okay, sebelum tu hanya rujuk kepada dari Quran dan juga hadis. Okey. Dan ataupun ijtihad teruslah. Terus letakkan satu hukum. Dan siapa dia wadi' ilmu usufik? Inilah dia tadi Imam Muhammad bin Idris. Pendek je namanya Aman. Imam Muhammad bin Idris fakat. Ini memang kita ingatlah kan. Syafi'i memang dah tokoh dia kan. Huwa wadi' ilmu usufik. Saya nampak macam panjang namanya. Sebenarnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tu memang kita akan ingatlah. Okey. Duwina ilmu usufik fi asri atba'at tabi'in. Tidaklah pada zaman Rasulullah, tidaklah pada zaman sahabat, tidak juga pada zaman tabi'in, tapi masa zaman tabi'in sudah berhajat, sudah diperlukan kepada ilmu usufik sebab sudah ikhtalata bainal Arab wa ghairul Arab. Dah campur dah. Jadi perlulah, tapi belum lagi duwina. Cuma bila dia duwina masa zaman atba'ut tabi'in. Bagaimana prestasi pembelajaran saya pada hari ini Ustaz? Ada meningkat ke? Prestasinya Ustaz tengok nampak gayanya sangat hebatlah sangat. Masya-Allah. Nampak fahamlah kat situ. Nampak faham. Mudah-mudahan Aiman dan juga anak-anak murid di rumah dapat sedikit ilmu pada hari ini. Insya-Allah. Di mana nak dapat tu Ustazah? Nak dapat bahan-bahan kita pada hari ini. Bahan-bahan hari ini kalau boleh kita tengok
untuk kitab ni kita tadi muzakirat tadi kita boleh rujuk, ada terjemahan bahasa Melayu kita boleh baca ataupun buku teks sekolah kita lah. Dan teks juga sekolah kita boleh dapat di Sumberku juga. Sumber-sumber rujukan. Okay, boleh tengok anak kan sini kita dah tahu nama kitab risalah. Jadi kita cuba teroka mana satu kitab hasil karya Syafi'i ini kan. Jadi kita boleh tengoklah dan juga kita boleh bacalah antara-antaranya. Okey, baik. Kepada murid-murid sekalian, nak dapatkan apa yang Ustazah kongsi pada hari ini, boleh dapatkan di Sumberku. Okey, dan jangan lupa buat latihan untuk dapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih kepada Ustazah. Sama-sama. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.